Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pada kumpulan G ingin membentangkan tajuk berkenaan dengan Undang-Undang Komunikasi di bawah Akta Hasutan 1948. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Yohanis binti Abdul Manaf, MHD Sailam bin Sulaiman, Parimala anak perempuan Chandran, Jacinta Karmini anak perempuan Wijaya Kumar dan Chris Yong Kiu Yang. Seterusnya kita ingin mengenali apa itu Akta Hasutan 1948. Akta Hasutan ini digubal oleh pihak British pada tahun 1948 bagi membendung pemberontakan komunis tempatan pada ketika itu. Undang-undang ini adalah undang-undang yang melarang kepada apa-apa wacana, iaitu penerbitan, ucapan, perkataan, penulisan dan sebagainya yang boleh disifatkan sebagai hasutan. Definisi menghasut iaitu apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau apa-apa benda lain yang menjadikan perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau benda lain itu sebagai yang mempunyai kecenderungan menghasut. Penerbitan pula ialah termasuk semua perkara bertulis atau bercetak dan segala benda sama ada atau tidak serupa sejenisnya dengan perkara bertulis atau bercetak yang mengandungi apa-apa gambaran yang boleh dilihat atau mengikut rupanya, bentuknya atau dengan apa-apa cara lain yang boleh menggambarkan perkataan atau gagasan dan juga termasuk tiap-tiap naskah dan keluaran semula atau keluaran semula substansial apa-apa terbitan. Perkataan pula adalah termasuk apa-apa ungkapan, ucapan, ayat atau bilangan perkataan atau gabungan perkataan yang berturut-turut yang lain sama ada secara lisan ataupun bertulis. Akta ini boleh menyalahi perlembagaan di bawah jaminan hak kebebasan bersuara. Maksudnya dia boleh melawan kepada jaminan hak kebebasan bersuara melalui perkara 10/2 perlembagaan yang membenarkan Parlimen menggubal sekatan yang difikirkannya perlu atau suai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Manakala perkara 10/4 pula menyatakan bahawa Parlimen boleh meluluskan undang-undang yang melarang mempersoalkan apa-apa perkara yang mengenai hak, status kedudukan, keistimewaan, kedaulatan dan sebagainya. Peristiwa 13 Mei Akta Hasutan 14 telah dipinda dengan pemasukan Seksyen 3-1-F yang menjadikan satu kesalahan bagi sesiapa yang mempersoalkan isu kerakyatan, kedudukan Raja Melayu, bahasa Melayu dan hak-hak tertentu yang diberikan kepada orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak. Hai. Definisi asutan. Kecenderungan mengasut, mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Membangkitkan rakyat, mana-mana rakyat atau penduduk mana-mana wilayah yang diperintah oleh mana-mana kerajaan supaya cuba mendapatkan perubahan dengan apa-apa cara lain yang syah, apa-apa juga yang wujud menurut undang-undang di dalam wilayah raja itu atau wilayah yang diperintah oleh kerajaan itu. Ia mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia atau di mana-mana negeri. Menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat yang di Pertuan Agong atau rakyat raja mana-mana negeri atau di kalangan penduduk Malaysia atau penduduk mana-mana negeri. Mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia. Mempersoalkan apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan bahagian 3. Perlembagaan persekutuan atau perkara 152, 153 atau 181 Perlembagaan Persekutuan. Individu yang terlibat adalah individu yang mempunyai kepentingan diri
sendiri, kepuasaan diri atau ketidakpuashatian, hak kebebasan bersuara. Individu yang mempunyai kepentingan luar diupah atau melakukan provokasi menjana kewangan. Ahli politik yang mempunyai kepentingan politik desakan merebut kuasa atau jawatan. NGO yang mempunyai kepentingan tertentu mempertahankan art secara tidak syah. Dan masyarakat yang terasut menunjukkan protes dan rusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MHD Sailam bin Sulaiman akan menerangkan bentuk kes masa yang disiasat di bawah atas Akta 1948. Antara contoh kes masa yang berlaku adalah kes penerbitan buku oleh Tan Sri Tommy Thomas bekas peguam negara. Dalam kes ini, Perdana Menteri telah mengarahkan satu bilangan kuasa ditubuhkan bagi menyiasat perkara yang terkandung di dalam buku yang diterbitkan oleh Tan Sri Tommy Thomas semasa beliau menjawat jawatan peguam negara. Buku tersebut telah menerangkan perkara pelbagai aspek dan perkara yang telah berlaku semasa Tan Sri Tommy Thomas menjawat jawatan peguam negara. Kes yang kedua adalah pada Februari 2022, satu kiriman media sosial oleh pelakon grafik Fahmi Reza melalui email Fahmi Reza yang telah membuat satu satira terhadap jata negeri Pahang yang disebut dengan menukarkannya kepada House of Balak. Aktivis pelakon grafik tersebut turut disiasat dan didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Kes seterusnya adalah pada Ogos tahun 2021, di mana di dalam kes ini 7 aktivis Sekretariat Solidariti Rakyat telah dipanggil ke IPD dan disiasat serta didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 berkenaan dengan perhimpunan Solidariti Lawat, yang mana kes ini 7 aktivis dikatakan telah membuat satu hasutan kepada rakyat untuk keluar dan lawan bagi meminta Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletak mereka. Saya akan menerangkan pula berkenaan dengan impak daripada hasutan yang telah terjadi. Antara kesan-kesan yang terjadi daripada hasutan yang telah dibuat oleh individu ataupun organisasi, antaranya adalah kesan kepada masyarakat sosial, iaitu dengan ianya memanipulasikan emosi, membangkitkan kemarahan dan mencetuskan suasana panik serta menggugat ketenteraman awam. Kesan ini adalah pada skala yang biasanya adalah besar, yang mana satu penyataan berbau hasutan ataupun satu penyataan yang mengajak ataupun menghasut boleh memberi kesan kepada masyarakat sekiranya masyarakat menerima apa yang telah dinyatakan dalam hasutan tersebut. Bagi kesan pada politik, hasutan ini dapat sehingga menjatuhkan kerajaan, yang mana ianya yang dapat kita lihat sebagai contoh pada
pilihan raya ke-14 di mana terdapat pelbagai hasutan yang akhirnya kita lihat hasutan itu adalah sebenarnya tidak benar, yang mana pada ketika itu kerajaan Barisan Nasional telah jatuh dan hilang kuasa mentadbir, di mana hasutan ini juga dapat membuat hilang kepercayaan seperti mana yang terjadi pada Perdana Menteri ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir, yang mana pada ketika itu ahli-ahli politik mengeluarkan pernyataan hasutan, dan ada terdapat juga NGO serta individu yang membuat hasutan sehingga kebanyakan ahli-ahli politik telah hilang percaya kepada Perdana Menteri dan seterusnya membuatkan Perdana Menteri terpaksa meletakkan jawatan. Okey, untuk kesan kepada individu, hasutan ini boleh memberi kesan kepada dengan mengganggu kestabilan emosi, tekanan perasaan dan juga boleh mengancam nyawa, yang mana kita lihat sehingga akibat daripada hasutan ni terdapat kes-kes yang mana sehingga dapat orang yang terkesan dengan hasutan ini boleh membuat keputusan hingga membunuh diri dan berbagai macam lagi lah. Kesan kepada kerajaan negara, hasutan ini dapat mengancam keselamatan, yang mana ada di antara hasutan yang boleh menyebabkan rusuhan, sehingga pihak berkuasa seperti polis dan tentera terpaksa mengamalkan semula akibat daripada hasutan yang berlaku. Untuk yang terakhir, kesan kepada ekonomi adalah ianya menjejaskan pihak pelabuh asing untuk melabur ke Malaysia, serta pelancong asing juga akan hilang kepercayaan serta takut untuk datang ke Malaysia, dan seterusnya ekonomi Malaysia akan lebih akan jatuh serta susah untuk bangun semula sekiranya hasutan ini tidak dibenda. Terima kasih. Kuasa undang-undang dijatuh di Akta Hasutan 1948 Seksyen 4, seperti mana orang yang melakukan atau cuba melakukan persediaan atau berkelompok menyebut apa-apa perkataan menghasut, mencetak, menerbit, menawar untuk dijual atau mengeluarkan semula apa-apa penerbitan menghasut atau mengimport apa-apa penerbitan menghasut. Hukuman jika sabit kesalahan, pertama kali didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan kemudiannya boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun. Dan jika mana-mana orang yang ada dalam milik tanpa sebab yang sah apa-apa penerbitan menghasut melakukan sesuatu kesalahan, dan apabila disabit, boleh bagi kesalahan kali pertama didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara selama tempoh 18 bulan atau kedua-duanya. Bagi kesalahan yang kemudian, boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan penerbitan itu hendaklah dilucut hadkan dan boleh dimusnah atau dilupuskan dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang diarah oleh mahkamah. Cadangan dan penambahbaikan. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas seperti hukuman dan dendaan yang lebih beratlah, supaya perkara-perkara yang macam ini tidak akan berulang lagi lah. Dia sebagai satu amaran lah kepada kita lah. Okey. Seterusnya, mengkaji semula undang-undang supaya bersesuaian dengan isu semasa.
Mengkhususkan akta sedia ada supaya dapat meliputi kesalahan dengan lebih meluas, pengukuhan dan penghayatan terhadap rukun negara seperti program-program kemasyarakatan dan kenegaraan. Kempen juga boleh diadakan seperti contohnya macam untuk kempen ni untuk meningkatkan mentaliti masyarakat yang bersemangat patriotik. Kesimpulannya, wujud banyak desakan terhadap pemalsuan akta hasutan 198 oleh